Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar RBT tingkatan 3. Kita masih menggunakan buku teks reka bentuk dan teknologi tingkatan 3 KSSM. Jadi minggu ni kita dah masuk bab 2, iaitu pembangunan produk. Okey. Pembangunan produk. Jadi kalau dulu masa bab 1 tu kita dah masuk tentang mekatronik, sistem elektrik, elektronik dan juga mechanical dalam produk-produk sedia ada. Di bab 2 ini kita membincangkan macam mana satu-satu produk itu dibangunkan daripada idea, penyanaan idea, penyataan masalah dan seterusnya menghasilkan produk dan juga dokumentasi. Jadi kalau kita tengok buku teks, muka surat 36, pernahkah anda mempunyai idea untuk membangunkan satu produk baru atau menginovasikan produk sedia ada di sekeliling anda? Jadi produk baru daripada benda yang belum ada kepada benda maujud, ataupun benda yang dah ada kita murnikan lagi, dipanggil inovasi. Jadi kalau tengok buku teks tu ada gambar seorang anak sedang menggilap kasut, tapi dia dalam scene sama dia nampak ayah dia sedang menggilap kereta. Jadi kenapa dia fikir boleh tak menggunakan penggilap kereta tu ataupun idea penggilap kereta tu untuk mengilap kasut? Itu dinamakan inovasi lah. Seterusnya kita tengok perenggan kedua. Manusia membangun satu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Produk yang telah dibangunkan atau dihasilkan dan mampu berfungsi dengan baik akan mendapat sambutan. Jadi kita inventor ataupun innovator mencipta satu produk tu, yang pertama dia nak selesaikan masalah manusia lah. Ada juga yang nak cipta produk sebab nak duit. Itu adalah matlamat akhir. Jadi kalau kita fokus duit sahaja dahulu, jadi kesempurnaan produk tu berkuranglah sikit. Jadi kita fokus kepada nak bantu manusia lain, nak bantu orang lain dalam menyelesaikan masalah mereka dulu. Duit tu akan hasil kemudian. Seperti kita dah bincang minggu lepas, kita ada input, proses dan output. Jadi input tu adalah apa yang kita nak cipta, proses tu adalah gerak kerja kita lah, dan output tu mungkin sebahagiannya adalah duit. Jadi siapa yang mementingkan proses, dia mementingkan keperluan manusia lain. Siapa yang mementingkan output sahaja, dia mungkin mementingkan duit, lebih kepada duit. Jadi ikhlaskan niat kita, niat untuk bantu selesaikan masalah orang, untuk bantu seramai mungkin dengan produk kita, dengan inovasi kita, menyelesaikan sebanyak mungkin masalah orang lain. Jadi duit itu akan datang lebih banyak berbanding kalau kita niat untuk duit dahulu, baru kita buat sesuatu, duit itu datang sedikit saja, ataupun tak dapat langsung. Okay? Jadi ikhlaskan niat kita untuk selesaikan masalah orang lain dahulu, InsyaAllah. Pembangunan produk melibatkan banyak langkah sebelum menjadi produk yang sempurna serta mampu memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Jadi kalau kita lebih ikhlas tu, lagi banyak idea yang Tuhan bagi pada kita untuk menyelesaikan masalah orang lain. Oleh itu, pembangunan produk perlu dirancang dengan teliti dan sistematik. Pembangunan produk lazimnya bermula dengan cetusan idea dan berakhir dengan pendokumentasian. Jadi dalam mencipta produk ni, kita penghasilan idea tu kadang-kadang kita tunggu sempurna dulu. Kita tunggu kena faham semua dulu baru nak buat produk. Sebenarnya bila kita cuba bidang pembinaan ni, pembangunan produk, kita buat je dulu. Idea ataupun pengalaman semasa melakukan tu lebih banyak membantu kita dalam pendokumentasian, dalam menyiapkan proses. Masalah-masalah yang muncul semasa kita buat tu, sebenarnya di situlah kita dapat banyak ilmu yang akan kita belajar dalam ni. Jadi dalam video ni menerangkan secara ilmu secara teori lah. Jadi selepas ni diharap semua pelajar akan turun padang dan cuba hands on kan benda-benda ni. Buat dulu. Jadi kita akan dapat banyak masalah, dan bila kita selesaikan lagi banyak masalah, lagi banyak ilmu yang kita dapat. Cuba sinkroniskan ilmu yang kita dapat tu dengan pengalaman yang kita alami semasa membuat produk tersebut. Baik, pergi pada buku teks muka surat 38. Jadi proses penghasilan produk perlu dirancang dengan teliti sehingga dan sistematik dari peringkat mula hingga akhir. Produk boleh dihasilkan sama ada dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan. Ini bentuk dua yang saya dah cerita itu. Kita ada produk material ataupun bentuk fizikal, dan satu lagi servis, bentuk servis. Walaupun benda yang bukan fizikal, contohnya software, apps, itu tak nampak fizikal, tapi sebenarnya dia adalah
produk. Satu produk dalam bentuk software. Servis contohnya saya rumput, kedai Dobi layan diri, semua tu adalah bentuk servis. Jadi orang tak beli produk kita, tapi orang beli perkhidmatan kita. Jadi kalau tengok muka surat 38 tu darjah 2.1, kita ada langkah-langkah dalam proses penghasilan produk. Ini langkah yang sistematik lah. Yang pertama, kajian keperluan pelanggan. Jadi kita tak tahu produk apa yang kita nak hasilkan akan datang. Kita buat satu bancian dulu untuk tengok kehendak pelanggan kita macam mana. Yang kedua, penyelesaian masalah inventif. Masalah ciptaan, nak penggabungan, nak guna sistem apa, nak guna kaedah apa. Yang ketiga, product brief. Kita merancang briefing dulu produk tu, apakah kegunaan dia, macam mana keberkesanan dia. Yang keempat, perencanaan idea. Jadi terjana dulu idea. Yang kelima, lakaran idea. Kalau benda tu berbentuk, macam mana bentuk dia. Kalau benda tu apps, apakah peranan dia, fungsi dia, sasaran dia. Okay. Yang seterusnya, penghasilan model. Jadi model ni kita boleh tiru model sedia ada, ataupun kita buat model baru, ataupun kita tengok model mana yang lebih diminati oleh pelanggan kita, bakal pelanggan kita. Yang seterusnya adalah pengujian dan penambahbaikan. Ini lebih berprototype lah. Kita siapkan prototype tu, kita akan uji dia, dan kalau ada masalah kita tambah baik dia punya fungsi penggunaan. Dan yang terakhir, pendokumentasian. Jadi yang ni paling kurang diminati oleh pelajar kita, di mana pendokumentasian ni sebenarnya sangat penting, di mana idea kita tu dibukukan, didokumentkan. Andai kata kita mati akan datang, tapi idea kita tu boleh diguna pakai, boleh dikembangkan oleh generasi-generasi seterusnya. Ini yang sudah berlaku pada inventor sebelum ni. Pencipta kereta, pencipta telefon, pencipta elektrik, pencipta banyak lagi yang kita guna pakai hari ini. Inventor dia tu dah meninggal lama dah, tapi idea dia tu telah didokumentasikan dan kita kembangkan sehingga hari ini. Jadi banyak mana pencen kubur yang kita dapat tu, lagi ramai orang mengembangkan idea kita, menggunakan idea kita, menggunakan barangan kita. Lagi banyaklah pencen kubur, pahala yang kita dapat selepas kita mati. Itu matlamat utama sebenarnya. Jadi isu duit semua tu, memanglah kita perlukan duit. Duit bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya hari ini memerlukan duit. Duit tidak boleh dibawa mati, tapi kalau tak ada duit, rasa macam nak mati. Okay? Itulah dua potong ayat yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Baik, kita pergi pada subtopik yang pertama, bab 2, muka surat 39, 2.1.1, menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan project brief. Jadi apa maksud kajian pelanggan, keperluan pelanggan dan project brief ni? Kita tengok yang kedua, A, kajian keperluan pelanggan perlu dijalankan untuk memastikan idea reka bentuk produk yang dihasilkan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan, bukan kehendak kita. Jadi kita nak jual kepada pelanggan, kita nak suruh orang lain guna. Jadi ikut kehendak pengguna, bukan kehendak kita. Jadi kita kena berfikir melalui fikiran pelanggan, kita kena berfikir melalui fikiran orang lain, bukan berfikir dengan cara kita. Jadi kajian keperluan pelanggan yang baik dapat membantu mereka bentuk meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk yang akan dihasilkan. Terdapat beberapa kriteria dalam kajian keperluan pelanggan, ialah yang pertama, maklumat pelanggan, kedua, latar belakang produk, dan juga penambahbaikan. Latar belakang produk dan penambahbaikan. Yang pertama, kita tengok maklumat pelanggan. Melalui kajian ini, mereka bentuk dapat mengenal pasti pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk yang dihasilkan. Maklumat lengkap pelanggan seperti jantina, umur, pekerjaan, latar belakang ekonomi membolehkan mereka bentuk menghasilkan produk yang tepat dengan kumpulan sasaran. Kalau produk kita itu, sasaran kita adalah golongan B40, golongan yang sederhana dan ke bawah. Jadi kita akan hasilkan produk dengan kos yang lebih rendah supaya kita boleh jual dengan harga yang murah. Tapi kalau produk kita tu untuk golongan yang elit, orang kaya-kaya, jadi tak ada masalah kita menggunakan bahan-bahan yang berkualiti dan kita boleh jual dengan harga yang lebih mahal dan juga menghasilkan pulangan yang lebih mahal, lebih baiklah. Itu kajian pelanggan yang pertama. Yang kedua, latar belakang produk. Pelanggan lazimnya akan menitik beratkan beberapa faktor sebelum membeli sesuatu produk. Latar belakang seperti jenama,
kegunaan, kebaikan, kelemahan dan pengeluar produk merupakan antara faktor yang boleh mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli satu produk. Itu antara faktor-faktor latar belakang produk kita yang boleh mempengaruhi seorang pelanggan itu membuat keputusan untuk membeli ataupun tidak. Yang ketiga, penambahbaikan. Melalui kajian keperluan pelanggan, mereka bentuk juga boleh melakukan penambahbaikan dengan mengenal pasti pandangan pelanggan dari aspek reka bentuk produk, penghasilan selepas jualan, perkhidmatan selepas jualan, service after sales, pelanggan, pesaing, kelemahan produk dan harapan pelanggan setelah penambahbaikan dilakukan terhadap produk. Ini untuk R&D lah. Kajian keperluan pelanggan dilakukan dengan menggunakan borang kajian. Rajah 2.2 menunjukkan contoh barang kajian keperluan pelanggan yang telah dilengkapkan sebelum menghasilkan produk yang dinamakan sebagai penggilap kasut magic. Guna hashtag kata magic itu pun dah menarik pelanggan. Magic. Okay. Kandungan borang kajian keperluan pelanggan boleh diubah sesuai bergantung pada maklumat yang dikehendaki mereka bentuk daripada pelanggan. Di sini ada contoh borang kajian keperluan pelanggan. Okay. Kita boleh buat borang ni, kita boleh copy ataupun kita ubah sesuai mengikut produk yang kita ingin keluarkan. Jadi ada maklumat, nama, umur, nombor telefon pun ada tu. Okay. Maklumat pelanggan. Okay, kita tengok bahagian B, latar belakang produk yang digunakan sekarang. Nama produk berus kasut. Ciri produk berus kayu dengan bulu sintetik. Mengapa produk digunakan? Untuk menggilap kasut. Okay, itu adalah contoh soalan latar belakang produk yang sedang digunakan. Okay, penambahbaikan. Apakah penambahan baikan yang perlu ada pada produk yang akan dihasilkan? Boleh menggilap kasut dengan baik, mudah dan tidak melenguhkan tangan. Pemegang berus selesa dipegang supaya tidak menyakitkan dan boleh digunakan juga untuk membersihkan kasut. Okay, bahagian D, sebagai maklumat tambahan pelanggan. Berapa bilangan kasut ini ada? 3 pasang. Jenis kasut, kulit. Kekerapan, seminggu sekali. Ini antara maklumat contoh borang kajian keperluan pelanggan yang telah dilengkapkan. Seterusnya kita pergi pada muka surat 41. Penyelesaian masalah inventif ialah satu kaedah penyelesaian masalah secara sistematik dengan masalah dan penyelesaian dikenal pasti terlebih dahulu. Jadi kita tengok catatan ahli bawah ni, kita mesti ada masalah, ada problem untuk diatasi. Masalah orang lain, bukan masalah kita. Masalah kita tak cukup duit je. Masalah orang lain. Yang kedua, bina model fungsi dengan garisan interaksi. Tunjukkan kedudukan punca masalah. Yang ketiga, buat analisis berantai punca kesan-kesan. Kena pasti punca permasalahan. Tentukan jenis percanggahan fizikal sama ada kaedah pemisahan ruang atau masa. Pilih prinsip inventif yang sesuai. Hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Jadi Rajah 2.3 menunjukkan bahawa adalah proses penyelesaian masalah inventif. Inventif inilah invention lah. Okey, kalau kita tengok muka surat 42. Ini antara persoalan-persoalan yang muncul bila kita buat sedikit model fungsi tentang berus kasut. Soalan-soalan dia, mengapa kasut masih tidak berkilat selepas digilap? Mengapa? Air dan habuk masih melekat pada kasut. Mengapa? Krim kasut tidak tersebar sekata. Mengapa? Tekanan ketika mengilap kasut tidak seragam. Mengapa? Daya yang digunakan untuk mengilap tidak seragam. Mengapa? Mengejar masa dan tangan dan menjadi semakin lenguh. Mengejar masa dan tangan menjadi semakin lenguh. Jadi antara bila kita cuba jawab soalan-soalan ni, kita akan dapat idea baru macam mana nak atasi masalah. Baik, seterusnya kita pergi pada project brief. Apa maksud brief? Kalau kita biasa dengar briefing. Briefing ni kita penerangan awal lah. Jadi project brief ialah menerangkan projek awal ataupun rancangan awal untuk menghasilkan sesuatu produk. Jadi kita tengok muka surat 43 tu, dicerita project brief ialah proses perbincangan awal antara pengurus projek dan pelanggan yang turut dihadiri oleh pereka bentuk. Jadi sekurang-kurangnya ada 3 orang lah. Okay, pengurus projek, pelanggan dan pengurus dan pereka bentuk. Reka bentuk berperanan menterjemahkan idea reka bentuk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran ataupun contengan. Jadi kita reka bentuk akan lakar dulu macam mana pelanggan tu nak macam mana. Ini lebih pada produk custom made lah, yang belum ada di pasaran ataupun produk yang
ada di pasaran tapi tidak memenuhi kehendak pelanggan tersebut. Jadi kalau tengok tu, di situ ada contoh lakaran yang dibuat. Ini bentuk lakaran awal. Ini contoh beg tangan akhirnya jadi macam ni. Ini contoh proses project brief. Jadi sebagai akhirnya untuk 2.1.1 ni saya bagi sedikit latihan. Kalau kita tengok muka surat 44 tu, ada satu jadual 2.2 iaitu contoh borang project brief yang telah dilengkapkan. Jadi untuk memahami apakah lebih faham tentang project brief ni, cuba pelajar semua salin jadual tu dengan minds on, hands on dan juga minds on. Masih di bawah tajuk penggilap kasut magic. Dari segi fungsi dia macam mana, dari segi persembahan dia macam mana, tujuan pasaran ni untuk apa, dari segi kuantiti banyak mana nak dihasilkan, dari segi style gaya bentuk apa, konsep apa yang kita nak pilih, dari segi kualiti nak gunakan bahan apa yang berkualiti, dan anggaran kos seunit. Okay, kalau kita pasarkan di bawah pasaran, kita akan tengok harga yang lebih murah berapa yang kita boleh bagi, dan jangka masa berapa lama untuk kita hasilkan produk ni dalam kuantiti yang dikehendaki. Sekali dengan catatan dia lah. Jadi kalau kita salin, jangan salin saja, tapi salin dan juga dengan minds on. Maksudnya kita cuba memahami apakah kehendak pengurus projek, apakah kehendak pelanggan, dan juga apakah kerja buat ataupun peranan mereka bentuk di situ. Jadi boleh cuba copy ni, salin dengan minds on. Okey, itu saja. Sila snap dan hantar tugasan ini dalam grup yang telah saya sediakan. Okey, anda hebat. Saya percaya pada pelajar semua boleh buat sehingga ke projek akhir nanti. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.